Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna innaka wa'afana mustaqimah. Wa hidayatan salihan wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح لنا برحمتك وعلينا بصر رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم تعالى وعلى العلوم في الدارين. Adapun jikalau ada junub seorang di dalam masjid, seperti ia ihtilam. Ihtilam. Ada titik nampaknya. Bukan khuang. Seperti ia ihtilam dan tiada dapat keluar sebab takut atau lain, maka tiada haram atasnya berhenti kerana darurah. Tetapi wajib tayamum jika didapat tanah yang lain daripada tanah masjid. Adapun jikalau ada junub seorang, ini berlaku berjunub. Adapun jikalau ada junub seorang, yakni berlaku berjunub di dalam masjid. Jadi ketika dia masuk tidur dalam masjid tu belum berjunub. Dia masuk tidur dalam masjid tu, masuk i'tikaf, masuk tidur di dalam masjid tu dalam keadaan suci daripada hadas besar. Kemudian dia masuk dalam masjid. Dia tidur dalam masjid. Maka dia tidur dalam masjid tu, kemudian dia bermimpi. Keluar mandi. Itu makna katanya, dan adapun jikalau ada junub seorang, ini berlaku junub seorang di dalam masjid. Maksud kata ada junub dalam masjid tu berlaku junub di dalam masjid padahal ketika dia masuk tu dalam keadaan suci. Seperti ia yang masuk. Seperti ia seorang tu ihtilam, bermimpi. Tapi sebut kata ihtilam tu makna mimpi keluar mandi. Itulah. Jadi maknanya ketika dia masuk, awal-awal dia masuk, permulaan dia masuk ke dalam masjid, dia tidak berhadas besar. Kemudian dia masuk tidur i'tikaf dalam masjid. Maka bermimpi keluar mandi. Jadilah dia tu berhadas besar. Maka dengan sebab dia mimpi keluar mandi, jadilah dia tu orang yang berhadas besar. Kalau hukumnya mesti dia keluar daripada masjid. Tak boleh duduk di dalam masjid, kena terus keluar apabila dia sedar tu, kena terus keluar daripada masjid. Tak boleh duduk lagi dalam masjid.
Tapi masalah kitanya di sini dan tiada dapat. Ini padahal tiada dapat keluar. Ni keluar daripada masjid. Nah, dan tiada dapat keluar, yakni keluar daripada masjid. Nah, tak boleh nak keluar daripada masjid. Padahalnya kalau tidak ada apa-apa masalah, sekiranya kalau dia tu tidur dalam masjid, apa tu bermimpi di dalam masjid, mesti dia keluar tu daripada masjid. Tak boleh duduk lagi dalam masjid. Tapi masalah kita di sini, dia katanya dan tiada dapat keluar, yakni tak boleh nak keluar daripada masjid. Sebab apa tak boleh keluar daripada masjid? Sebab takut keluar daripada masjid tu ketakutan. Takut orang nak buat dia ke, nak bunuh dia ke, takut orang nak rapah harta dia ke, katalah macam mana pun. Atau lain daripada takut. Artinya pintu masjid semuanya dikunci kat luar. Orang tak tahu kata dia tidur dalam masjid. Lepas tu pintu masjid dikunci sebelah luar semua. Jadi dia nak keluar tak boleh. Janjinya maknanya, maksud kita di sini maknanya kalau dia seorang tu bermimpi di dalam masjid, mimpi keluar mandi dalam masjid, wajib dia keluar terus daripada masjid sekarang tu juga. Sekiranya kalau dia duduk lagi tu haram dah atas dia. Tapi yang nak jadi masalahnya, dia tak boleh nak keluar daripada masjid sebab ada ketakutan. Takut ketakutan yang mudarat kepada dia. Atau mana-mana sebab sekalipun, sekiranya katanya teruzur kesusahan, kepayahan di atas dia untuk nak keluar sekarang tu juga daripada masjid, tak boleh nak keluar. Maka hukumnya untuk orang ni, maka tiada haram atasnya berhenti di dalam masjid, maka tiada haram atasnya atas seorang tadi berhenti dalam masjid dalam keadaan dia tu berjunub berhadabsa. Sebab kerana apa boleh katanya tiada haram? Kerana darurah. Sebab ada darurah. Apa dia darurah? Tak boleh nak keluar. Apa dia darurah di sini? Tak boleh nak keluar daripada masjid sebab ketakutan atau mana-mana sebab. Atau lain-lain sebab. Itu. Maka dengan sebab darurah itulah kaedah dalam itu kaedah fiqhnya, qawaidul fiqhi, kaedah fiqhnya, ad-darurah tubihul mahzurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Maknanya darurah itu mengharuskan segala perkara yang dilarangkan. Apabila ada darurah, membolehkan akan perkara yang tak dibolehkan. Darurah itu membolehkan akan perkara yang tak dibolehkan pada syarak. Itu. Maka dengan sebab darurah tu dibolehkan dia, asalnya mahzurat yang tak boleh di sini itu apa dia? Orang berhadabsa, orang berjunub tak boleh diam berhenti dalam masjid, tapi untuk dia dengan sebab darurah, dengan sebab dia tu darurah, maka dia haruskan. Tapi nak bagi faham sikit apa dia darurah. Darurah ni yang kita panggilnya hajat itu darurah. Tapi kalau biasanya macam dia nak panggil darurah ni hajatan yang kuat. Hajatan yang kuat dia panggil darurah. Contohnya kita lapar dengan sebab contohnya kita makanan pagi kita tak makan.
makanan pagi kita tak makan. Kemudian tengah hari itu dah terasa lapar. Pada waktu tengah hari itu, pagi kita tak makan. Pagi itu pun dah rasa lapar, tapi tak makan. Maka kita lapar, tak makan pagi itu, kita berhajat kepada makanan. Kita ada hajat kepada makanan. Itu tak boleh panggil darurah lagi. Sebab lapar, biasa lapar ni. Lapar, biasa lapar tu, tak makan makanan 4-5 jam, lapar lah. Maka lapar itu tu lapar biasa. Maka itu kita apabila kita lapar tu kita berhajat kepada makanan. Itu tak panggil darurah lagi. Yang lapar. Saya lapar sekarang ni nak kena cari makanan ni. Itu hajat. Berhajat kita kepada makanan. Tetapi apabila datang waktu zuhur tak makan lagi. Apabila petang tu tak dapat makanan lagi. Tu nak berat lah tu. Kelaparan kita. Masuk waktu malam tu lapar sangat-sangat. Tak apa dia? Tak larat nak berjalan. Itu panggil katanya bersangat-sangat hajat kepada makanan. Bersangat-sangat hajat kepada makanan. Rasanya tak nak larat berjalan. Tak nak boleh berjalan dah. Dah bergetar dah. Itu boleh panggil darurah. Itu dikatakan darurah. Berhajat kepada makanan tapi hajat yang sangat-sangat. Kalau tak makan tak boleh dah. Boleh jadi nak membawa kepada mati dah. Itu dia panggil darurah. Itu nak beza. Tapi asalnya darurah tu hajat lah. Keperluan orang. Masalah kita ni, udara cuaca yang biasanya kita berhajat kepada pakaian. Berhajat kepada pakaian. Maka dengan cuaca kalau hujan turun pun, berhajatlah kita kepada pakaian. Tapi hajat saja. Tak boleh panggil darurah lagi. Tetapi kalau musim sejuk, kalau musim sejuknya, kita berhajat sangat-sangat kepada pakaian yang tebal-tebal. Yang sangat tu, itu dikatakan darurah. Jadi hajatan yang sangat-sangat, kalau tak dapat pakaian, membawa pada sakitlah badan kita. Itu kalau membawa pada jadi mudarat tu, itulah dikatakan darurah. Tapi dia itulah. Pasti ingat katanya darurah ni ialah hajatan yang sangat. Itu boleh faham lah. Kalau kita ni kat tanah Melayu ni, kalau biasanya kalau tak pakai baju tu boleh tahan lagi. Setengah-setengah orang tu kalau tak ada aircon, tak ada apa tu, rumah kayu macam kat kampung tu, kalau tak panas tengah hari tu atau sejuk malam tu, kalau tak pakai baju tu boleh tahan lagi lah. Pada adatnya, ghalibnya begitulah. Malaikat waktu hujan turun tu sejuk juga. Tapi kalau waktu biasanya seperti musim kemarau tu, kalau tak pakai baju pun berajak kepada pakaian. Tapi kalau tak pakai pun tak jadi masalah, tak jadi penyakit kepada badan. Maka itu hajat saja. Tapi kalau tak pakai baju, membawa pada jadi penyakit kepada badan, maka itu panggil berhajatan sangat kita kepada pakaian. Itu dikatakan darurah. Jadi maknanya tinggi pada hajat biasa, kalau kita tak tunaikan hajat itu mudarat kepada badan atau mudarat kepada harta kita, itulah dikatakan darurah. Maka di sini sebab darurah, kalau dia keluar daripada masjid tak aman dia. Maka dengan sebab darurah itulah diharuskan berhenti dia dalam masjid dalam keadaan dia tu berjunub. Tengok lagi. Tetapi wajib tayamum. Tak boleh nak keluar daripada masjid. Tak boleh nak keluar daripada masjid sebab darurah tadi, maka wajib di atas dia tu tayamum. Wajib di atas dia tu wajib tayamum.
wajib tayamum kait jika didapat tanah lain daripada tanah masjid. Kalau ada tanah, dia duduk dalam masjid tak boleh nak keluar lah sekarangnya. Sekiranya kalau ada tanah lain daripada tanah masjid, mesti dia bertayamum. Nah, sebab tak boleh nak keluar pergi mandi, dia kena duduk dalam masjid. Sekiranya kalau didapat akan tanah, tapi tanah tu bukan tanah masjid lah, maka boleh, maka wajib dia tayamum. Tapi kalau tak dapat, macam sekarang nak dapat daripada mana tanah, kalau tak bawa cadang, tak disediakan tanah, masjid sekarang tu dilantaikan dengan semen, dengan marmar, dengan apa, maka tak ada tanah nak tayamum, maka tak payah tayamum lah. Sekiranya kalau ada tanah yang lain daripada tanah masjid, maka wajib di atas dianya tayamum. Malaikat kalau tanah tu tanah masjid. Tanah masjid macam mana? Masjid zaman dulu tu setengah-setengah tu tidak dilantaikan dengan semen, dengan batu. Hanya tanah. Masjid zaman dulu tu ada dinding. Ada dinding, ada bumbung, lepas tu lantai tanah. Maka tanah masjid tu tak boleh kita nak guna untuk tayamum. Maka sekiranya kalau dapat tanah lain daripada tanah masjid tu, wajib dia tayamum. Tapi kalau tak dapat, tak mengapalah. Duduk begitulah sehingga dia boleh keluar daripada masjid. Selama mana dia boleh keluar daripada masjid, mesti keluar. Tetapi kalau tak boleh keluar sepanjang masa, duduklah. Contohnya malam tu takut dia masuk i'tikaf dalam masjid, waktu malam, maka nak habis ketakutan, orang datang waktu subuh pula, itu mesti dia keluar lah. Jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi tu dah habis ketakutan, tapi dia duduk lagi, maka itu haram lah di atas dia. Itu ya. Dan mustasna, yakni diistisnakan, dikeluarkan. Mustasna, dikeluarkan. Dan mustasna, yakni dikeluarkan daripada haram. Dan mustasna daripada haram, yakni dikeluarkan daripada hukum haram. Maknanya tak masuk dalam hukum haram. Gitu ya. Tak masuk dalam hukum haram, dikeluar daripada hukum haram. Itu mana kata dan mustasna daripada haram, orang junub berhenti di dalam masjid itu, Nabi SAW. Jadi katanya orang berjunub haram dia berhenti di dalam masjid kan. Maka dikeluarkan seorang ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada haram atasnya, atas Nabi, maka tiada haram berhenti di dalam masjid dalam keadaan berjunub. Maka tiada haram berhenti di dalam masjid dalam keadaan berjunub atau dalam keadaan berhadas besar. Atasnya atas Nabi. Kerana khasais bagi Nabi, kerana itu adalah ketentuan yang Allah Ta'ala bagi khususi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi haram tu untuk umatnya atau untuk orang lain daripada dia. Untuk dia tu tidak diharam. Jadi maknanya kalau dia berjunub tu nak duduk, nak berhenti dalam masjid tu tidak diharam di atas Nabi Muhammad SAW. Sebab itu khususi dia. Benda yang Allah Ta'ala bagi untuk dia seorang saja. Tidak orang lain. Dan jika ada di dalam masjid itu air, maka tiada harus orang junub masuk, melainkan dengan tayamum. Kemudian jika dapat dipindah, maka hendaklah dipindahnya. Maka jika tiada dapat dipindah, harus ia mandi padanya kerana darurah. Mandi padanya, mandi di dalamnya.
mandi di dalamnya kerana darurah. Masalahnya begini. Kita buat masalah dia dulu. Kita katanya sekarang musim kemarau. Sekarang musim kemarau. Kat kawasan kampung kita ni, kat kawasan tempat kita duduk ni, tidak ada air. Hanya ada suatu telaga atau suatu kolah di dalam masjid yang air di dalam tu banyak. Kat luar daripada masjid tu, semuanya tidak ada air. Tapi dalam masjid tu ada air untuk digunakan untuk orang ramai. Untuk digunakan untuk orang ramai gunalah. Guna pada mandi, pada apalah. Maka dengan sebab waktu itu tidak ada air, dengan sebab waktu itu tidak ada air kat luar daripada masjid, maka sekiranya kalau kita berjunub. Habis tu duk cari pusing, cari air kat kawasan kita, kawasan yang wajib carikan air tu, tak dapat. Kalau nak mandi juganya, kena masuk dalam masjid, ambil air dalam masjid untuk mandi. Maka macam mana nak buatnya? Kita sekarang kita berjunub. Nak masuk masjid tak boleh sebab kita berjunub. Lepas tu masuk nak ambil air dalam masjid, dia akan jadi berhenti. Dia tak jadi lalu jalan lah, tak jadi begitulah. Maka macam mana kita nak buat? Itulah masalahnya. Jadi maknanya sekarang kita berjunub. Kita kat rumah kita air tidak ada, hanya air ada disedia untuk nak minum saja. Ada tu adalah kat rumah tu, artinya langsungnya tak ada. Artinya ada sekadar untuk nak sediakan untuk nak minum saja. Untuk nak buat mandi tu tidak ada, tak cukup. Sekiranya kalau gunakan air itu untuk mandi, maka tak berapa hari akan dahaga lah, akan kelaparan air lah. Maka air itu dihukum katanya tidak ada, tak boleh nak gunakan mandi. Maka sekarang kita junub. Kita pusing kat kawasan yang sekitar kampung kita tu. Semuanya tempat ni yang boleh jadi ada air. Tengok kat sungai pun tidak ada air. Tengok kat telaga, kat perigi sana sini pun tak ada air. Hanya air yang adanya di dalam masjid. Maka kita nak masuk dalam masjid padahal kita orang yang berjunub. Yang berhadap-hadap. Maka macam mana kita nak buat? Untuk nak boleh masuk ambil air dalam masjid untuk nak mandi junub. Maka dia katanya mesti kena tayamum. Untuk nak boleh masuk dalam masjid. Mesti kena tayamum dahulu. Mesti nak kena tayamum dahulu daripada nak masuk dalam masjid. Nanti orang katanya tak payah masuklah, tayamum solat terus lah. Tak boleh, air ada dalam kawasannya. Air ada dalam masjid maknanya ada air untuk nak boleh mandi, sebab air dalam masjid tu disabilkan untuk kegunaan untuk serba kegunaan orang kampung. Jadi air tu ada, cuma dalam masjid dia terlekat dengan kita. Kalau orang lain tak berjunub, dia masuk ambil begitulah. Lepas tu kita nak minta tolong siapa pun tak boleh, sebab tak ada orang sekarang. Jadi kita kena masuk ambil air ke dalam masjid. Maka belum nak masuk tu wajib kena tayamum. Lepas tu apabila kita dah tayamum, bolehlah masuk dalam masjid. Maka apabila kita masuk dalam masjid tu, tak boleh kita nak mandi dalam masjid.
tak boleh nak mandi dalam masjid, tak boleh. Walaupun masjid tu lantai dia tu pasir sekalipun, tak boleh nak mandi terus dalam masjid. Mesti kena ambil air, keluar, mandi di luar. Bawa baldi ke masalan, ambil air dalam masjid, bawa keluar, mandi kat luar. Begitu. Itu sekiranya kalau ada bekas baldi masalan untuk nak ambil air dalam masjid, bawa keluar di luar masjid, mandi di luar masjid. Tapi tapi kalau tidak ada bekas untuk nak apa dia? Untuk nak bawa ambil air keluar daripada masjid, mandi kat luar tu, kalau tidak ada, maka tak mengapa pula mandi di dalam masjid. Itulah masalahnya, lebih kurangnya begitulah. Nanti kita tengok sekali lagi. Katanya, dan jika ada di dalam masjid itu air. Ini masalah yang saya cerita tadi lah. Dan jika ada di dalam masjid itu air, padahalnya kat luar daripada masjid tidak ada air, kena jaga di situ. Dan jika ada di dalam masjid itu air, padahalnya di luar masjid tidak ada air. Padahalnya di luar masjid tidak ada air. Maka nak kita orang berjunub ni, nak solat macam mana? Nak solat macam mana? Air kat luar masjid tidak ada. Lepas tu hanya yang adanya dalam masjid. Tapi itulah nak masuk, kita orang berjunub. Begitu. Maka tiada harus orang junub masuk. Nak masuk ambil air dalam masjid untuk nak mandi tu lah. Maka tiada harus orang junub masuk ke dalam masjid. Maka tiada harus orang junub masuk, jadi masuk ke dalam masjid untuk nak ambil air dalam masjid untuk nak mandi junub. Maka tiada harus orang junub masuk melainkan dengan tayamum. Dia kena tayamum lebih dulu. Dia kena tayamum. Nak masuk betul-betul gitu, terus begitu tak boleh. Habis tu kalau orang tanya, kenapa tak ambil air kat luar? Itulah masalah tadi, kata air kat luar masjid dalam kawasan kita, kampung kitanya tidak ada. Kena fardunya begitu. Kemudian selepas pada dia tayamum, bolehlah tayamum untuk nak mengharuskan masuk dalam masjid saja. Bukan tayamum untuk nak mengharuskan solat. Melainkan dengan tayamum, jaga sikit, ini tayamum untuk nak haruskan masuk dalam masjid. Tayamum, yakni tayamum untuk nak mengharuskan masuk di dalam masjid. Jangan buat begini, sudah tayamum, dia solat terus. Tidak sah. Tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab tayamum dalam keadaan ada air dalam kawasan kampung kita. Cumanya terlekat sikit dalam masjid. Kalau dalam surau tu boleh masuk terus. Begitu. Nak tayamum solat dengan tayamum, nak solat dengan tayamum itu tak boleh. Sebab tayamum itu untuk nak boleh masuk masjid saja. Tak boleh guna tayamum untuk solat. Nak guna tayamum untuk solat tak boleh, sebab tayamum dalam keadaan air yang boleh mandi itu ada. Cumanya dalam masjid tu. Cuma tayamum kita tu untuk buka jalan bagi masuk dalam masjid. Situ. Untuk jadi buka jalan. Untuk jadi buka jalan dalam masjid. Kemudian apabila kita sudah tayamum, masuklah dalam masjid. Masuk dalam masjid. Maka apabila masuk dalam masjid tu, jangan mandi dalam masjid, haram. Jangan mandi, haram, dilarangkan mandi dalam masjid. Haram mandi dalam masjid. Habis itu,
Nak buat macam mana? Tak boleh mandi dalam masjid. Maka jika dapat pindah, yani pindahkan air. Yani bawa keluarkan air. Maka jika dapat dipindahkan air daripada tempat dia kepada luar masjid. Maksudnya begitu. Kemudian jika dapat dipindahkan air keluar masjid. Dapat dipindah tu seperti kita katanya, kita kebetulan ada baldi. Boleh kita cebokkan air masuk dalam baldi, bawa keluar di luar masjid. Mandi di luar masjid. Tu dia kata, maka jika dapat pindah, maka hendaklah dipindahnya. Sekiranya kalau boleh nak pindahkan air, dibawa keluar keluar masjid, mesti dipindahkan. Mesti bawa keluarkan. Kita cebok ambil lah. Satu beldi ke dua beldi ke masalah. Bawa keluar, mandi di luar masjid. Itu kalau ada alat benda nak boleh cebok, nak boleh ambil air bawa keluar. Sekiranya kalau dapat benda, dapat beldi ke masalah, dapat pasu ke masalah, dapat tepayan ke masalah, katalah apa-apa botol ke masalah, maka jika tiada dapat dipindah, dengan sebab tidak ada bekas untuk nak isikan air kan, maka jika tiada dapat dipindah, dengan sebab tidak ada bekas, botol pun tidak ada, beldi pun tidak ada, apa-apa benda pun tidak ada, harus ia mandi padanya, mandi di dalam masjid. Boleh nak mandi? Boleh nak mandi? Dibolehkan mandi dalam masjid rupa sani. Kenapa? Kerana darurah. Sebab darurah tu, kalau tidak tak boleh mandi dia. Nak bawa keluar tak ada bekas. Nak mandi dalam masjid dilarang. Tak mandi juga dia. Tapi macam mana pun dia kena boleh mandi. Kalau begitu yang kata tak boleh tadi tu maknanya saja kalau semata-mata biasa ni tak bolehlah nak mandi. Melainkan darurah tu lain lah. Habis, demikian lagi jika ada kolam, demikian lagi jika ada kolam, ini ada di dalam masjid. Ada di dalam masjid. Demikian lagi jikalau ada di dalam masjid. Ada pun ada kolam, ada sebuah kolam dalam masjid. Maka macam tadilah, nak masuk mandi dalam masjid, rupa tadilah. Di luar masjid tidak ada air. Kita orang berjunub. Air ada dalam masjid. Masalah tadilah. Lepas tu ada kolam. Lepas tu kita tidak ada benda yang nak pindahkan air daripada kolam untuk nak keluar daripada masjid tu, tidak ada. Maka tadi yang macam kat tadi dia kata boleh nak mandi kan. Kalau tak boleh nak pindah tu boleh nak mandi. Sekiranya kalau kita nak apa dia? Kalau kolam tu boleh ke tidak kalau kita nak turun menyelam mandi dalam kolam tu terus selalu. Tengok. Terus dia kata jikalau ada kolam, harus ia orang berjunub tu mandi di dalam kolam. Boleh nak masuk mandi di dalam kolam tu boleh. Kolam tu mana? Kolam yang di dalamnya, yang ada di dalamnya dalam masjid. Jadi masalah tadilah kat luar tu musim kemarau masalah. Musim kemarau air kat luar daripada kawasan kampung kita ni, sekitar kampung kita ni air tidak ada. Hanya ada air dalam kolam dalam masjid. Lepas tu kita berjunub. Kita pun tayamum lah. Kita pun tayamum. Masuk. Tak ada alat, tak ada beldi pula nak ambil air kolam bawa keluar daripada masjid. Terus masuk mandi dalam kolam. Habis di situ.
Dan sekira-kira harus orang junub berhenti di dalam masjid. Masalah tadi kan. Masalah tadinya macam orang yang mana tadi? Orang yang bermimpi dalam masjid, dia takut nak keluar daripada masjid, boleh dia duduk dalam masjid kan? Boleh dia duduk dalam masjid kerana darurah. Maka sekiranya kalau dibolehkan dia masuk dalam masjid, sekiranya kalau diharuskan bagi dia tu berhenti di dalam masjid, tiada harus ia jimuk isterinya. Tiada harus ia jimuk isterinya di dalam diuzurkan berhenti padanya. Seperti tiada harus sambil lalu orang junub, dua laki isteri serta jimuk di dalam berjalan keduanya. Tengok. Fardu masalah dia tu jauh. Masalahnya gini nak ceritanya. Orang berjunub haram dalam masjid kan? Haram berhenti dalam masjid. Jimuk dalam masjid pun haram juga. Walaupun belum pada nak jimuk tu tak berjunub sekalipun. Faham gitu? Jimukkan isteri, kalau berzina tu lebih kuat lagi, lebih lagi lah. Jimuk tu, jimuk isteri tu, kita katanya dia dengan isteri tu halal kan? Dia dengan isteri tu halal. Tapi melakukan jimuk dalam masjid tu haram. Walaupun belum jimuk tu dia tidak berhadas besar sekalipun. Fardu masalahnya, masalah kita ni tadi tu, masalah orang yang bermimpi tu dibolehkan dia berhenti dalam masjid kan. Dia boleh berhenti, sekadar boleh berhenti lah. Jangan boleh saya pakai jimuk lah. Faham gitu? Sebabnya masalah jimuk dalam masjid tu hukum lain. Masalah berjunub tak boleh berhenti dalam masjid tu sebab lain. Sebab lain, orang berjunub, orang berjunub tak boleh berhenti dalam masjid sebab hadas besar. Adapun tak boleh jimuk isteri dalam masjid sebabnya satunya apabila jimuk berhadas besar, lagi pulanya merosak kehormatan masjid. Merosakkan kehormatan masjid. Dua begitu. Maka sekiranya walaupun seorang ini dapat hukum harus berhenti dalam masjid, dia nak ambil kesempatan tu nak jimuk isteri dalam masjid pula, tak boleh. Contohnya kita katalah masalah yang katanya dia masuk dalam masjid, dia tidur bermimpi dalam masjid tadi tu, lepas tu takut nak keluarkan tadi kan. Takut nak keluar, dibolehkan berhenti dalam masjid. Lepas tu kita fardu masalah dua suami isteri. Dua suami isteri. Dia masuk tidur dalam masjid. Dia masuk tidur dalam masjid. Ketika masuk tu sama-sama suci lah. Isteri pun suci, tak berjunub. Suami pun tak berjunub. Isteri pun tidak datang haid dan nifas. Masuk tidur dalam masjid. Tiba-tibanya suami bermimpi. Suami bermimpi. Isteri tak bermimpi. Mana isteri itu tak, haruskah tidak dia duduk dalam masjid? Harus sebab dia tak mimpi. Tak payah kata darurat, tak darurat lah dia tu. Adapun suami, dia bermimpi. Apabila suami bermimpi, mengikut hukum asal, mesti suami itu keluar daripada masjid. Tapi suami tak dapat nak keluar daripada masjid sebab ketakutan.
maka suami boleh, diharuskan bagi suami berhenti di dalam masjid. Maka dia kata boleh duduk dalam masjid, boleh kok jima'. Janganlah boleh sekadar berhenti saja. Jima' tu tak boleh lagi. Tak boleh, mana-mana kelakuan pun tak boleh. Berhenti boleh, tak berarti kata jima' tu pun boleh juga. Gitu. Dibolehkan berhenti, boleh sekadar berhenti saja. Jangan kata boleh ke semua. Bukannya begitu. Tu mana katanya sekira-kira dan sekira-kira harus orang berjunub berhenti di dalamnya, dalam masjid. Sekadar berhenti tu dibolehkan, tapi jimuk tak boleh. Tiada harus ia jimuk isteri di dalam keadaan dia tu diberi uzurkan untuk berhenti di dalamnya dalam masjid. Dia nak ambil masalah dia takut nak keluarkan tadi kan. Masa dia takut nak keluar tu diberi uzur bagi dia untuk nak duduk dalam masjid. Untuk nak berhenti dalam masjid. Dia nak ambil kesempatan tu nak jimuk isteri, tak boleh. Tu maknanya tiada harus ia jimuk isterinya. Dalam keadaan dia tu diberi uzur, dimaaf untuk berhenti dalam masjid, nak ambil kesempatan tu nak jimuk, tak boleh. Begitu. Lepas tu sama juga masalahnya, orang berjunub ni boleh tak lalu dalam masjid? Boleh kan? Orang berjunub boleh ke tidak lalu jalan dalam masjid? Masuk satu pintu, keluar ke pintu lain? Boleh. Abiri sabilin, orang yang lalu jalan. Boleh. Tapi dia kata boleh kot jimuk. Boleh lalu saja, jimuk tak boleh. Tu dia kata, kalau lalu boleh, kita jimuk sambil berjalan. Macam mana buat tak tahulah. Sebab dia katanya, apa dia? Sebab sekadar lalu tu boleh kan. Sekadar lalu tu boleh. Maka nak ambil kesempatan boleh lalu dalam masjid tu, nak ambil kesempatan sambilan lalu, sambilan jimuk. Tak boleh. Lalu tu boleh lah. Nak ambil sambilan tu tak boleh. Sambilan lalu, sambilan jimuk. Sama-sama lalu, dia lalu sambilan jimuk dengan isteri dia. Dia lalu, isteri lalu sambilan jimuk. Tak boleh. Sebab tu mana kata seperti tiada harus sambil. Nampaknya tepat ra tu kita ubah jadi lam. Seperti tiada harus sambil lalu, sambil. Lam ya. Ambil kesempatan. Sambil ambil kesempatan ya. Seperti tiada harus sambil lalu orang junub, dua laki isteri, serta jimuk di dalam berjalan, sambil jimuk sambil jalan. Keduanya suami isteri tak boleh. Memanglah lalu tu boleh. Jangan dia ambil kesempatan nak jimuk sambil lalu lah, tak boleh. Sebab dalam masjid ni jimuk dilarang, dilarangkan jimuk di dalam masjid. Junub tak kira. Begitu dah masalahnya. Kemudian katanya dan keluar dengan masjid madrasah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا واحتياج إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين